niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu Darul Iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju, pandang thayyibah, wa rabbul ghafur. Sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Untuk memberkati lagi daurah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan talaqi online kita pada pagi ini. Dipersilakan Ustaz. Dapat apa? Baik. Boleh start lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. علمنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر ربنا بالخير. Kira soal.
اللهم افتح علينا في وفقنا توفيق الصالحين ربنا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Suara lekat-lekat sikit Ustaz. Suara lekat. Suara lekat-lekat. Jadi boleh tak? Okey dah. Okey tak? Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Pada kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan puasa di mana kita Minhajul Talibin. Kata Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wal yasum lisahu al-kadhibi wal ghibah. Wal yasum, hendaklah menjaga, hendaklah memelihara ia kembali kepada Allah. Lisanahu akan lidahnya, anil kadhibi daripada pelawak, daripada lembang cakap gaduh, daripada pelawak. Pelawak ni pelawak ni adalah perkataan dia menyalahi hakikat. Ada pelawak, hakikat lain, pergi kata lain, itu dia panggil pelawak. Jadi pada bulan Ramadan dan selain daripada Ramadan, orang yang berpuasa dia kena hendak menjaga lidahnya daripada pelawak. Wal ghibah, dan mengumpat. Ghibah ni apa makna ghibah? Ikut akhar kabimairah, membuk saudara dengan apa yang dia benci. Dia orang yang berpuasa ni sudah dia kena tahan lidah dia daripada pelawak dan ghibah. Dalam mazhab Imam Syafi'i sudah dia tahan lidah dia daripada pelawak dan ghibah dan mengumpat ketika dia berpuasa. Bukanlah maksud bahawasanya pelawak dengan mengumpat tu boleh, bukan. Di pelawak dengan mengumpat hukum dia adalah haram. Tapi oleh kerana dia tak puasa, tu kalau dia dapat, dah batal puasa. Kalau dia bawa batal puasa, dah batal puasa. Dia oleh kerana dia tidak batal puasa, cuba dapatkan pahala puasa dia akan berkurang. Maka ketika tu apa yang dituntutkan kepada dia adalah dia mesti meninggalkan perkara tersebut untuk mendapat ganjaran ibadat puasa dengan sempurna. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis dari dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Bal la yad'u zur al-'amal bih, wa laysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabah." Maksudnya barang siapa yang tidak meninggal perkataan dan akal dengannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat dia meninggal makanan dan minum. Adalah dalam Syafi'i disebut kepada sudah orang yang berpuasa kena lidah dia daripada umat dan daripada maksud daripada sudut puasa, maksud daripada sudut mengumpat dan berdusta itu sendiri. Hukum mengumpat dan berdusta hukum dia adalah haram. Maksud sudut daripada sudut puasa adalah kalau dia mengumpat, kalau dia kat awak, jika dia sedang puasa, ia tidak memberi kesan kepada puasanya dengan maksud puasanya tak sah, cuma ganjaran dia berkurang. Juga dia jaga pada sepuluh diri dari syahwat, keinginan syahwat. Maksud dari syahwat di sini adalah syahwat yang tidak membatalkan puasa. Kalau syahwat yang membatalkan puasa, kita beri bicara sebelum daripada dia kena tahan diri jiwa, tahan diri dia daripada mengeluarkan tadi dengan segala. Jadi kena tahan diri dia daripada syahwat, kena tahan daripada syahwat. Maksud dia kena tahan dari syahwat yang maksud dengan syahwat adalah syahwat yang tidak membatalkan puasa.
Sama ada syahwat saat itu berkait dengan pendengar, berkait dengan pendengar. Tidak. Okey, kita tubik, kita masuk mula. Okey, dengar. Boleh tak? Dengar. Okey. Okey, baik. Okey, Jelas, alhamdulillah. Majalah ha. Okey. Kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin wal yasun lisanahu 'anil kadhibi wal ghibah. Dan hendaklah orang yang berpuasa dia kena menjaga lidahnya daripada berdusta wal ghibah dan mengumpat. Berdusta maksudnya adalah apa hak yang disebut oleh dia menyalahi hakikat. Apa hak yang disebut menyalahi hakikat. Hakikat lain, dia sebut lain. Itu dia panggil dusta, pelawak, lebong. Yang keduanya mengumpat. Mengumpat ni adalah zikruka akhaka bima yakrah. Seorang tu menyebut saudara dia dengan apa yang dia benci. Dia, orang yang berpuasa hendaklah dia kena tahan lidahnya. Tuntutan tahan lidah di sini adalah tuntutan sunat. Wal yasun ay nadban. Disunat. Jadi sunat bagi orang yang berpuasa, dia kena tahan lidahnya daripada mengumpat, daripada pelawak dan daripada maksiat-maksiat yang dilakukan oleh mulut. Mengancung, menjadi batu api dengan mulut. Hukum dia adalah sunat. Sunat ni maksudnya adalah dengan dilihat kepada diri puasa. Dengan maksud kalau sekiranya orang tu lakukan perkara ini. Maksudnya pada bulan Ramadan ketika dia sedang berpuasa dia mengumpat. Pada bulan Ramadan ketika dia puasa dia pakat maki kepada mufti sebagai contoh. Maka perbuatan tersebut tidaklah membatalkan puasa tetapi mengurangkan ganjaran pahala puasa. Itu maksud disunatkan. Disunatkan di sini adalah ia tidak membatalkan puasa tetapi dia membatalkan pahala puasa. Tetapi diri mengumpat, diri berdusta, diri pelawak, diri maki, hukum dia adalah haram. Okey, kita dua sudut. Diri mengumpat, diri maki, diri berdusta, mengacung, menjadi batu api, hukum dia adalah haram. Tetapi oleh kerana ia melibatkan puasa, dia hukum dia sunat daripada sudut puasa. Bukan sunat daripada sudut meninggalkan perkara tersebut. Hukum meninggalkan diri benda tu adalah wajib. Sebab benda tu adalah haram. Tetapi oleh kerana dia tidak membatalkan puasa, maka sunat tinggal bagi orang yang puasa. Okey, boleh faham. Itu maksud dia.
Wa nafsahu 'anil syahwat, dan hendaklah menjaga orang yang berpuasa akan dirinya daripada syahwat, daripada keinginan nafsu. Maksud syahwat di sini adalah syahwat yang tidak membatalkan puasa. Kerana kalau syahwat tu membatalkan puasa, hak tu kita khabar dah sebelum daripada ni. Antara perkara hak yang menjadi rukun puasa adalah kena menahan diri daripada jima' dan menahan diri daripada istinad, mengeluarkan mani dengan sengaja. Betul tak gitu? Jadi syahwat di sini adalah syahwat yang tidak membatalkan puasa. Sama ada syahwat ini dilakukan oleh mata, dilakukan oleh telinga ataupun dilakukan oleh hidung. Dengan maksud, dalam mazhab Imam Syafi'i dikata sunat bagi orang yang berpuasa jangan bau wangi-wangian yang sesuai dengan nafsu dia. Jangan dia dengar suatu benda hak yang sedap yang sesuai dengan nafsu dia. Jangan dia melihat suatu benda hak yang comel, yang cantik, yang sesuai dengan nafsu dia. Hukum dia adalah sunat mengikut mazhab Imam Syafi'i. Kerana dia melihat kepada keumuman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yada'u syahwatahu yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa dia meninggalkan makanan dia, minuman dia dan syahwatnya dari kerana aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggal syahwatnya. Jadi apa juga syahwat, sama ada syahwat mata, syahwat telinga, syahwat hidung, maka sunat dia tinggal. Sebab dia sunat dia tinggal kerana mengambil syahwat walaupun ia tidak membatalkan puasa, bermakna dia telah mengambil benda hak yang seronok, benda hak yang sedap, sedangkan perkara tersebut tidak bertepatan dengan hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa adalah kita nak patahkan nafsu kita daripada hawa dia. Okey, boleh faham? Seterusnya kata wa yustahabbu ay yaghtasila 'anil janabati qabla al-fajr. Disunatkan bahawa mandi, disunat mandi ia as-saim 'anil janabah, daripada berjunub. Sama juga perempuan yang suci daripada haid dan nifas sebelum daripada fajar, sunat dia mandi qabla al-fajr, sebelum daripada fajar. Sunat dia mandi sebelum daripada fajar. Namun mandi selepas daripada fajar bukanlah hukum dia salah. Sebab dia kata sunat. Bukanlah haram mandi selepas daripada fajar. Jadi Syafiq malam tu dia BP. Lepas daripada balik tarawih, duduk baca Quran, tidur, BP tak sekarang. Contoh. Tidak dah BP. Dah kan? Jadi BP. Lepas tu baru, malah nak mandi. Sejuk mandi pagi esok lah. Penang baru mandi. Dah nak tugas hari tu. Penang baru mandi, orang bayar orang naik. Dia mandi tu. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dan benda ni pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayat daripada Aisyah, daripada Ummu Salamah, Rasulullah pernah berjunub pada malam hari. Bukan kerana bermimpi, bukan kerana bersubuh. Dan Rasulullah mandi setelah daripada keluar fajar. Maksudnya, orang yang mandi wajib lewat, tetap ia tidak memberi kesan kepada ibadat puasa. Cuma hak yang paling comel adalah mandi sebelum daripada fajar, agar permulaan puasa dia dalam keadaan suci. Baik. Seterusnya wa ayyahtariza 'anil hijabati wal qublati wa dhawqi at-ta'ami wal 'alki. Dan disunatkan, disunat ayyahtariza, bahawa dia bermelihara, dia menjaga 'anil hijabati, daripada hijabah. Maksudnya dia memelihara, dia tidak melakukan hijabah, berbekam. Wal qublati, dan cium. Dia tidak dia memelihara diri daripada cium. Maksud cium di sini adalah cium isteri. Baik. Cuba cium kita bincang dah sebelum daripada ni. Cium dia ada cium yang menggerakkan syahwat dan cium yang tidak menggerakkan syahwat. Kita bincang dah sebelum daripada ni. Jadi nak payah cium-cium lah bini pada bulan Ramadan. Tak ada bini tak apalah. Nak cium dia, tak nak bini cium dinding je. Wa dhawqi at-ta'am, dan rasa makanan. Habis masak, dia pun rasa. Sunat dijaga diri dia daripada perkara tersebut. Maksudnya kalau dia rasa sekalipun, adakah dosa? Tak. Tetapi rasa, hak yang kata tak dosa, hak yang sunat aja, adalah rasa hanya sekadar di lidah. Tidak telang. Tapi kalau rasa telang, maka hak tu bukanlah sunat.
kena jaga bahkan hukum dia adalah wajib. Sebab ia membatalkan puasa. Tengok rasa 3 kali tadi. Tapi hak KL dia sekali je. Hak kali pertama KL dia, hak kedua tak ada sejak. Habis, contoh. Maka tak boleh buat lagu tu. Itu wadhauqit ta'am wal 'alqi, dan mengujah. Dia kena sunat dia jaga diri daripada mengujah. Dia tok dalam mulut dia setegor ke ujah, nak telang setegor, nak telau dia. Wai ujah. Itu saja ujah. Baik. Sunat dia jaga diri dia daripada perkara tersebut. Baik. Jadi dah apa sunat dia jaga daripada mengujah, sebab dia kalau mengujah dia akan terkumpul air dia dalam mulut. Apabila air dia terkumpul dalam mulut, dia dua. Mungkin dia kehek, mungkin dia telang. Kalau dia telang, maka hak tu nak comel. Sebab di sana ada pandangan yang mengatakan telang pun batal you, tapi bukan pandangan mu'tamad, di pandangan dhaif. Baik. Kalau dia kehek menyebabkan dia akan dahaga. Jadi kering mulut dia. Dan sunat juga wa ayyaqula 'inda fitrihi, dan bahawa dia berkata ketika berbukanya. Dia katakan dia, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Allahumma ya Allah laka sumtu. Bagi engkau ya Allah telah aku berpuasa. Kerana-Mu ya Allah aku berpuasa. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rezeki engkau ya Allah aku berbuka. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Tapi hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis ini adalah hadis dhaif. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu adalah hadis dhaif riwayat Imam Abu Dawud. Tetapi Imam Nawawi seorang ulama hadis yang terkenal masih lagi meletakkan doa ini di dalam kitab dia. Ia memberi isyarat kepada kita bahawa saja dalam bab doa dia ada keluasan. Dalam bab doa ada keluasan walaupun ia diriwayat dalam hadis yang dhaif. Tetapi kena ingat dalam kita beramal dengan hadis dhaif ada beberapa syarat yang perlu kita kena jaga. Antaranya adalah jangan disandarkan perkara ini kepada Rasulullah. Hanya sekadar berdoa tengok kepada makna tidak menjadi masalah. Apatah lagi dituntut secara umum kita berdoa. Yang pertama, yang keduanya di sana ada hadis yang menyatakan doa orang yang berpuasa mustajab. Maka tak ada masalah. Dia berdoa dengan apa doa sekalipun. Dan kalau kita tengok hak ni adalah pengakuan daripada hamba. Bukan hanya berdoa, pengakuan daripada hamba. Tengok, Allahumma ya Allah, laka bagi engkau, kerana-Mu ya Allah, sumtu telah berpuasa oleh aku. Ini pengakuan daripada hamba untuk menzahirkan keikhlasan yang ada dalam hati. Agar hamba itu termasuk dalam golongan man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang telah berpuasa pada bulan Ramadan, imanan dalam keadaan dia beriman, wahtisaban dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah. Golongan mana yang boleh mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah? Golongan yang beramal kerana Allah. Jadi pada penghujung, selepas daripada dia berpuasa, dia kabur kepada Allah untuk menzahirkan keikhlasan dia. Allahumma laka sum. Ya Allah, kerana-Mu ya Allah aku telah berpuasa. Wa ala rizqika aftartu, dan di atas rezeki-Mu ya Allah aku berbuka. Ada ulang balik doa ni ataupun bacaan ni diriwayat oleh siapa? Imam Abu Dawud di dalam kitab sunangnya, tapi dengan sanad yang dhaif. Dia boleh faham. Tapi boleh tak beramal dengan bacaan ni? Boleh. Kalau tidak, kenapa Imam Nawawi meletakkan dalam kitab Minhajul Talibin, sedangkan Imam Nawawi adalah seorang ulama yang alim dalam bidang fiqh dan alim dalam bidang fiqh dan alim dalam bidang lagi. Alim dalam bidang hadis. Dan dia rujukan dalam bidang hadis. Tetapi ketika kita beramal dengan doa ini, jangan kita sandarkan doa ini kepada Rasulullah. Kita baca bacaan ini adalah kita melihat bahawa saja bacaan ini sesuai. Yang pertama, Allahumma laka sumtu, sesuai dengan kita menzahirkan keikhlasan kita. Kerana orang yang ada keikhlasan sahaja, hak yang mampu ataupun hak yang berhak untuk mengharapkan ganjaran daripada Allah. Masuk di bawah hadis man shama
Ramadana imanan wa ihtisaban. Wa ala rizqika aftartu, dan di atas rezeki engkau aku berbuka. Ni benda atas rezeki engkau aku berbuka ya Allah. Untuk kita melihat nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah. Dan orang yang berpuasa dituntut kepada dia bersyukur. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, betul? Wa la'allakum tashkurun. Tengok. Faham? Tengok. Ulama fiqh cara dia begitu. Ulama fiqh cara dia begitu. Dia tidak sempit dalam meletakkan sesuatu hukum. Namun di sana ada bacaan yang kedua yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud. Yang diriwayatkan dengan sanad yang hasan, maksudnya sanad yang boleh diterima. Iaitu bacaan yang Rasul baca ketika Rasul berbuka adalah dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insya-Allah. Juga diriwayat oleh Imam Abu Dawud. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insya-Allah. Doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu sunat baca ketika berbuka. Maksud ketika berbuka kebanyakan ulama mazhab Imam Syafi'i menyebut selepas daripada berbuka. Aqiba fitri ay yaqula 'inda fitrihi ay aqiba fitrihi. Selepas daripada berbuka. Okey, boleh faham? Sebab selepas daripada berbukalah kita telah berpuasa dan kita telah tengok wa ala rizqika aftartu, dan di atas rezeki engkau telah berbuka oleh aku. Bilakah telah kita berbuka? Aftartu ala rizki, dan yang datang daripada Allah setelah daripada kita makan. Faham? Namun sebahagian daripada ulama mengatakan tidak menjadi masalah bacaan ini dibaca sebelum daripada berbuka. Orang bang kita baca dulu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, baru kita makan, tidak menjadi masalah. Sebagaimana yang disebut dalam kitab Bushrul Karim Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dia disebut. Walaupun kebanyakan kata selepas daripada berbuka, dia kata kalau tak ada masalah nak baca sebelum daripada berbuka. Dan kalau baca sebelum daripada berbuka, bercanggah lah. Kita belum berbuka lagi tapi kita kata wa ala rizqika aftartu, dan di atas rezeki engkau telah berbuka oleh aku. Di dalam kaedah penggunaan bahasa Arab, kita kena tahu bahawasanya kadang-kadang diguna oleh orang Arab benda yang akan datang dengan fa'il madhi. Fa'il madhi digunakan benda yang akan datang. Diguna fa'il madhi untuk benda yang akan datang. Kerana benda kadang-kadang diguna fa'il madhi untuk benda yang lagi akan datang, kerana benda yang lagi akan datang tu diyakini berlaku. Dia panggil ma tahaqqaqal wuqu' bi manzilatil waqi'. Apa yang jelas berlaku, maka mendapati benda tu telah berlaku. Okey, jelas tak? Nampak tak? Jadi bermakna wa ala rizqika aftartu, di atas rezeki engkau akan aku berbuka, tapi digunakan perkataan fa'il madhi kerana berbuka yang akan dilakukan adalah suatu hal yang diyakini kerana makanan ada depan. Nampak tak lagi? Jelas tak? Jelas Itu kita kena faham bagaimana huraian dia. Seterusnya wa ayyukthiras sadaqata. Dan sunat bahawa memperbanyak ia akan bersedekah. Bulan Ramadan kena perbanyakkan bersedekah. Sedekah, kalau sebut kata sedekah, pada asal bab sedekah ni, kalau sebut kata sedekah, dia merujuk kepada sedekah benda. Kalau ada duit, sedekah duit. Ada baju, sedekah baju. Ada jubah, sedekah jubah. Tok Imam memang dia kena banyak lagi sedekah. Kalau Tok Imam kan pemimpin, imam ni pemimpin. Banyak lagi sedekah. Pakat sedekah belaka. Nak sedekah mana? Payah. Bila sedekah kandang, tak apa. Juga je. Banyak sedekah. Tapi banyak kena banyak sedekah. Sudah. Sedekah tu dituntut. Perbanyakkan bersedekah lebih lagi dituntut. Kerana Rasulullah ajwadun nas wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Rasul adalah seorang yang paling pemurah. Dan paling pemurah Rasulullah, lebih lagi pemurah bila pada bulan Ramadan. Wa tilawatal Quran, dan hendaklah membanyak ia akan membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran fi Ramadan, pada bulan Ramadan.
Banyakkan baca Al-Quran. Wa ayya'takifa, dan sunat dia ya'takif, beriktikaf di masjid, la siyama, terutama lebih-lebih lagi fil ashril awakhir minhu, pada 10 yang akhir minhu min Ramadan. Jadi kita ni perbanyakkan siang malam beriktikaf. Perbanyakkan beriktikaf. Kalau kita belum lagi pernah beriktikaf seumur hidup kita sehari semalam pada bulan Ramadan, cuba buat tahun ni. Beriktikaf sehari semalam. Orang yang terikat dengan kerja, payahlah sikit. Jadi dia boleh buat pada hari-hari cuti. Jadi hari cuti adalah hari Jumaat. Sebagai contoh. Jadi, bila hari Khamis yo, balik kerja yo, lepas buka pergi masjid, sembahyang maghrib masjid, iktikaf atas masjid, sembahyang isyak, lepas tu sembahyang tarawih, iktikaf atas masjid, balik tu. Lepas daripada malam esok pula balik. Maksudnya sembahyang subuh di masjid, lepas tu sahur-sahur di masjid, lepas tu buka puasa di masjid. Dia nak makan dia, Allah, masjid zaman kita berlambak makanan di masjid, sahur, tak bisa. So, sambung pula. Ambil peluang pada bulan Ramadan. Tapi handset kena tak tepi belaka. Handset kena buang belaka. Bukan buang tak dah tahu siapa maksud tak tepi belaka. Sebab kalau tak tepi handset, dia buka handset, oh kawan dia ajak pergi situ, kawan dia ajak pergi sini, tengok Shopee dah, tengok tu dah, tengok. Nak tubik lalu jadi tarikan jadi kuat lagi melalui handset. Salurang dia. Baik. Seterusnya, faslun fi syuruti wujubi shaumi Ramadan. Ini suatu fasal pada menjelaskan syarat-syarat wajib puasa Ramadan. Syartu wujubi shaumi Ramadan, syarat wajib puasa Ramadan. Kita ada syarat sah dan kita ada syarat wajib. Syarat wajib adalah apabila seseorang ni memenuhi syarat ini, maka wajib dia berpuasa. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka tidak wajib dia berpuasa. Syarat wajib puasa Ramadan yang pertamanya ialah al-aqlu, berakal. Dengan maksud orang gila, tidak wajib dia berpuasa. Dan orang gila kalau dia puasa, tengah-tengah dia puasa, tiba-tiba dia gila, maka batal puasa dia. Dan tidak wajib dia qadha balik puasa yang ditinggalkan kerana gila. Puasa yang terbatal kerana gila tidak wajib dia qadha balik setelah daripada dia sembuh. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Dia gila ni, beza lagu mana gila dengan pensang? Sedangkan kedua-dua hilang akal. Gila ni hilang akal tapi masih lagi mempunyai kekuatan. Masih lagi bergerak. Pensang hilang akal tetapi tidak gerak dah. Maka apabila kita faham begitu, kita dapat letak hukum orang yang tengah-tengah dia puasa tiba-tiba berlaku sawang gila babi. Sawang. Berlaku benda sawang gila babi. Okey, sawang gila babi saat itu dia masuk dalam pensang ke ataupun dalam gila? Tengok. Orang sawang pun ada orang sawang. Dia masih bergerak ke tak? Masih bergerak tak? Biasa tengok tak orang sawang? Dia gelepok. Masih lagi benda? Bergerak. Maka apabila dia masih lagi bergerak, hilang akal, masih lagi bergerak, mempunyai gerakan, maka bermakna dia disamakan dengan gila. Wallahu a'lam. Seterusnya, wal bulugh, dan balik. Apa maksud balik? Sampai kepada hak taklif. Alamat balik ada 3. Yang pertamanya cukup umur 15 tahun dengan pengkiraan tahun Islam. Masuk tahun yang ke-16, laki puan sama. Yang keduanya adalah keluar mani, laki puan sama. Yang ketiganya adalah keluar haid, hanya khusus untuk perempuan. Apabila seorang tu balik, maka wajib atas dia berpuasa. Balik antara syarat wajib puasa. Jadi bermakna kadang-kadang wajib puasa ke tak? Kadang-kadang tak wajib puasa. Tapi walaupun kadang-kadang tak wajib puasa, nanti dia akan cerita. Bak kadang-kadang. Kayak gini. Wa itaqatu, dan itaqah, mampunya berpuasa.
Kalau berakal, balik tapi tidak mampu berpuasa, maka wajib tak puasa? Tak. Mesti kena mampu. Dan maksud mampu di sini bukanlah tidak lapar dan tidak dahaga. Bukanlah tidak lapar dan tidak dahaga. Maksud mampu di sini adalah dia boleh berpuasa. Walaupun ada kesusahan. Puasa memang ada kesusahan. Tanpa kata tak susah. Puasa susah tak, Bi? Susah. Cuma tidaklah terlalu susah. Betul tak? Katanya, tapi ada lagi syarat-syarat wajib puasa yang tidak disebut di sini, antaranya Islam. Orang kafir tidak wajib puasa pada hukum dunia. Manakala di akhirat dia tetap diseksa kerana meninggalkan puasa. Katanya wa yu'maru bihi as-sabiyyu li sab'in idza ataq, dan disuruh bihi bisawm as-sabiyyu akan kanak-kanak, laki-laki perempuan sama. Li sab'in ketika umur dia 7 tahun. Maksud li sab'in adalah ketika umur dia cukup 7 tahun masuk tahun yang ke-8 dengan pengiraan tahun Islam. Tapi dengan syarat idza ataqa, apabila mampu ia. Kanak-kanak bila masuk umur dia 7 tahun, apabila umur dia cukup 7 tahun masuk tahun yang ke-8, kalau dia mampu, maka diperintah supaya dia berpuasa. Kena suruh dia berpuasa. Siapa yang kena suruh Wali dia, penjaga dia, ayah dia, mak dia. Kena suruh dia berpuasa. Tapi ada satu syarat lagi. Umur 7 tahun satu, mampu satu lagi ada syarat saya lagi. Mumayyiz. Kalau dia mampu, umur dia 7 tahun dah tapi tak mayyiz lagi, maka tak wajib suruh dia puasa. Sebab puasa orang yang mayyiz sah ke tak? Tidak sah. Faham? Kami wa yubahu tarkuhu, dan diharuskan meninggalnya puasa. Lil marid, bagi orang yang sakit. Orang sakit dia harus tinggal puasa. Tapi dengan syarat idza wajada bihi dararan syadida. Apabila mendapatilah ia orang sakit bihi bisawm dararan syadida, akan kemudaratan yang bersangatan. Jadi kalau dia puasa, dia menyebabkan berlaku kemudaratan yang teruk, maka harus dia tidak berpuasa. Untuk menetapkan kemudaratan yang teruk ni, adakah perlu kepada nasihat doktor? Tidak. Kan tidak. Sebab kesakitan siapa yang rasa? Kita. Dan doktor sendiri pun kalau kita pergi jumpa dia, dia akan tanya kita. Tidak kita. Tahap berapa. Rasa kita. Maksudnya tidak perlu kepada jumpa doktor untuk menentukan permasalahan ini. Kita sendiri yang dapat menilaikan diri kita. Maka boleh faham tak? Kita sendiri yang dapat menilai diri kita. Diharuskan meninggal berpuasa bagi orang yang sakit apabila mendapati ia dengan puasa tersebut akan mudarat yang teruk. Jadi kalau ada kesusahan yang sedikit, itu tak boleh nak tinggal. Yang pertama, ataupun yang keduanya tak ada benda pun, tak ada susah langsung pun, tak ada mudarat langsung pun, tak ada benda pun, maka tak boleh dia tidak berpuasa. Dia yang dimaksud dengan dararan syadidah di sini adalah kemudaratan yang mengharuskan tayammum. Begitu yang disebut oleh ulama. Katanya walil musafiri safaran tawilan mubaha. Ataf pada lil mari. Maksudnya diharuskan bagi orang yang berpuasa, diharuskan meninggal berpuasa bagi orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir boleh ditinggal puasa. Tapi syarat safaran tawilan, akan permusafiran yang jauh, cukup 2 marhalah 80 km ke atas. Mubahan yang harus, jangan musafir maksiat. Lepas tu ada satu syarat lagi, mesti dia keluar daripada rumah sebelum daripada fajar. Kalau dia bertolak daripada rumah selepas daripada fajar, untuk hari tersebut tidak boleh dia berbuka. Maksudnya mesti dia kena berada dalam permusafiran bermula daripada permulaan siang hari. Kalau dia tolak daripada rumah, nak keluar nak pergi musafir setelah daripada terbit fajar, maka untuk hari tersebut tidak boleh dia berbuka.
kerana permusafiran. Okay, Abi. Katanya walau asbaha sha'ima, sekiranya berpagi-pagilah ia orang yang bermukim, orang yang sehat, orang yang bermukim sha'iman. Dia orang yang berpuasa. Jadi pagi tu dia puasa. Tu walau asbaha sha'ima, pagi tu dia puasa. Ibu pun masuk tengah hari fa marida, sakit. Yang mana sakit tersebut dia dapati dengan sakit tersebut mudarat yang bersangatan. Maka ketika tu aftarah, dia berbuka. Kerana boleh dia berbuka? Kerana ada perkara yang membolehkan dia berbuka. Adalah sebab yang mengharuskan dia berbuka. Adalah sebab yang mengharuskan dia berbuka, maka boleh dia berbuka. Walaupun pada asalnya dia berpuasa. Katanya walau asbahal musafir wal maridu sha'imain. Jikalau orang yang bermusafir, orang sakit pada waktu pagi sha'imain, berpuasa keduanya. Orang musafir dia puasa, orang sakit dia puasa. Tadi orang sihat, dia sakit tapi dia memilih untuk berpuasa, sedangkan dibolehkan dia berbuka. Orang musafir boleh dia berbuka tapi dia memilih untuk berpuasa. Thumma arada al-fitra, kemudian keduanya berkehendak berbuka. Jazah harus. Jadi maksudnya kalau orang musafir saat itu, dia memilih untuk berpuasa, tiba-tiba pada tengah hari memilih pula untuk berbuka, tidak menjadi masalah. Boleh. Seterusnya falau aqama wa syufiya harubal fitru 'ala sahih. Sekiranya bermukimlah ia orang yang bermusafir. Wa syufiya, dan sembuh ia orang yang sakit. Orang yang bermusafir, dia memilih untuk berpuasa. Tiba-tiba sapak kapur. Satu. Dalam keadaan masih lagi dia berpuasa. Orang yang sakit, dia memilih untuk berpuasa. Tiba-tiba sembuh. Tengok-tengok dia puasa, dia sembuh. Ketika tu harubal fitru, haram berbuka. Boleh lagi berbuka? Tak boleh dah. Ala sahih, di atas kaul yang sahih. Seterusnya kata wa idza aftara al-musafir wal baridu qadaya. Apabila berbuka oleh orang yang bermusafir dan orang yang sakit, qadaya, nescaya qada oleh keduanya. Orang yang bermusafir ketika dia memilih untuk berbuka. Orang yang sakit ketika dia memilih untuk berbuka, maka wajib dia kena qada balik. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Sesiapa dari kalangan kamu sakit, dia bermusafir, maka apabila dia memilih berbuka, maka dia kena ganti bilangan hari-hari yang lain. Wa kadzal haidu, dan seperti ini, seperti al-musafir wal marid al-haid, perempuan yang datang haid, maka wajib dia kena qada balik. Apabila dia wajib dia kena qada balik puasa-puasa yang ditinggalkan itu. Wal muftiru bila udhrin, sama juga orang yang berbuka tanpa ada sebarang keuzuran, sengaja tidak puasa, maka wajib dia kena qada balik. Wa tarikun niyyati, dan orang yang meninggal dia ingat nak niat malam tadi ataupun memang nak niat baik, tidak niat, maka wajib dia kena qada balik sebab puasa tidak sah. Katanya wa yajibu qada'u ma fata bil ighma'i war riddah, dan wajib qada barang yakni puasa yang luputlah ia dengan sebab al-ighma', sebab pitam. Jadi dia start daripada awal subuh, sebelum daripada subuh dia pesang sampai ke terbenam matahari. Jadi tak ada sedar sikit pun, maka puasa dia pada hari itu tidak sah, batal, kerana pitam dia, pesang dia menghabisi siang hari. Tak ada lagi. Maka wajib dia kena qada balik puasa yang ditinggalkan di zaman pitang dia. Dia berbeza dengan pengsang ataupun pitam yang tidak menghabisi siang hari. Dia niat pada malam tadi, tiba-tiba pukul 10 dia pesang, lepas tu sebentar dia bangun sekejap, lepas tu dia pesang balik, maka puasa pada hari itu tersebut sah. Sebab ada dah sedar satu lahzah daripada siang hari. Wa yajibu qada'u ma fata bil ighma', wajib qada barang yang luput dengan sebab pengsang, war riddati, dan ridah, murtad wal iyad billah. Jadi puasa hak yang
terlupa yang ditinggalkan di zaman murtad, wajib dia kena qada balik. Tapi dengan syarat ketika dia kembali kepada Islam. Kalau dia nak qada ketika dia masih lagi murtad, tak sah. Dunal kufril asli, tidaklah kufur asli. Maksud tidaklah kufur asli, maksudnya kalau kufur asal, tidak wajib dia qada balik puasa yang ditinggalkan di zaman kufur ni. Orang Cina dia masuk Islam ketika dia berusia 60 tahun. Jadi bermakna start daripada 15 sampai ke 60 dah kena puasa. Adakah wajib dia qada balik puasa tersebut? Tidak. Wasiba dan sibak, kanok-kanok. Jadi wajib tadi dunal kufril asli wasiba daripada al kufril asli. Tidak juga kanok-kanok. Wal junud dan gila. Jadi puasa hak yang ditinggalkan oleh kanok-kanok, puasa yang tidak dapat dilakukan oleh orang gila, tidak wajib dia qada semula puasa tersebut. Katanya, walau balagha bin nahari sha'iman, sekiranya balik ia kembali kepada kanok-kanok bin nahar pada siang hari. Sha'iman, ketika dia sedang berpuasa. Kanok-kanok ni dia boleh tak puasa, boleh dia puasa. Cuma apa yang diwajibkan kepada wali dia kena suruh dia puasa. Tiba-tiba dia memilih untuk berpuasa. Tengah-tengah dia puasa, tiba-tiba balik. Mungkin balik keluar mandi. Dan mungkin balik cukup umur 15 tahun. Balik. Dia tidur, keluar air mandi. Tengah dia puasa, siang hari. Wajib itmamuhu bila qada. Wajib menyempurnakan puasa tersebut tanpa perlu qada. Tanpa perlu qada. Wajib kena sempurna. Walau balagha fihi muftira, dan jikalau baliklah ia kadang fihi padanya pada siang hari, muftiran, dalam keadaan dia berbuka. Dia balik, dia dah puasa, sekejap-sekejap mak dia suruh puasa dah, dia minum air. Baik. Ketika tu katanya, walau balagha fihi muftira au afaqa, ataupun sembuh ia, siumang ia daripada gila. Au aslama, atau memeluk Islamnya. Pada qada'a fil asah, maka tidak ada qada pada kaul yang asah. Kadang-kadang tak qada sebulan, orang gila tak qada sebulan. Orang hak kafir apabila memeluk Islam tidak perlu qada semula. Okey. Wala yalzamuhum imsaku baqiyatin nahari fil asah, dan tidak wajib akan mereka itu menahan baqiyatin nahar fil asah, siang hari yang masih lagi berbaki mengikut kaul yang asah. Jadi apabila dia balik ketika dia sedang berbuka, ketika tu dia tidak berpuasa, maka tidak wajib dia imsak. Tidak imsak tak apa, tak berimsak pun tak apa, sebab pada asalnya dia tidak berpuasa. Harap. Tapi wayalzamu man ta'adda bil fitri, dan lazim menjadi kewajipan mereka hak yang melampaui ia bil fitri, dengan berbuka, sengaja dia berbuka. Au nasyan niyah, ataupun terlupa ia akan niat. La musafiran, tidak orang musafir. Au maridan, orang yang sakit. Zala udhruhuma, yang hilang oleh uzur bagi keduanya ba'dal fitri, selepas daripada berbuka. Jadi lazim mereka hak yang melampaui dengan berbuka ataupun terlupa ia niat, tidaklah orang musafir, bukanlah orang sakit, yang hilang uzur keduanya selepas daripada silap. Wa yalzamu, dan lazimlah ia imsak. Gitu, imsak. Lazimlah ia imsak akan mereka ta'adda, yang melampauilah ia bil fitri, dengan berbuka. Orang yang sengaja berbuka, wajib dia kena imsak. Au nasyan niyah, ataupun orang yang terlupa ia akan niat, wajib dia kena imsak. La musafiran au maridan, tidak orang musafir ataupun orang sakit. Orang sakit, orang musafir tidak wajib imsak. Orang musafir ataupun orang sakit. Jadi orang musafir dia pilih untuk berbuka. Sampai kapung pukul 1. Adakah mesti dia tak boleh makan dah? Sampai kapung? Tak. Masih lagi boleh makan. La musafiran aw maridan zala udhruhuma, hilanglah oleh uzur keduanya ba'dal fitri, selepas daripada berbuka.
Jadi orang musafir, orang yang sakit yang hilang oleh uzur keduanya lepas daripada al-fitri, tidak wajib dia tidak wajib dia imsak selepas daripada dia berbuka. Jadi orang musafir dipilih untuk berbuka, tiba-tiba sampai kampung, adakah wajib dia imsak? Tidak. Orang sakit dipilih untuk berbuka, tiba-tiba dia sembuh. Adakah wajib dia menahan diri? Tidak. Dia boleh faham? Katanya walau zala qabla an ya'kulah. Dan jikalau hilanglah ia qabla an ya'kulah. Walam yanwiya laylan fakadha fil madhab. Walau zala, sekiranya hilang oleh uzur bagi keduanya. Uzur bagi orang bermusafir hilang. Maksudnya tidak lagi dia bermusafir. Sampai kampung dah. Uzur orang yang sakit itu sakit. Hilang uzur dia, sembuh dah. Qabla an ya'kula, sebelum daripada makan keduanya. Sebelum daripada dia berbuka, hilang dah uzur dia. Sampai kampung dah. Walam yanwiya, padahal dia tidak berniat keduanya lailan pada malam hari. Maka fakadha fil madhab, maka seperti ini mengikut al-madhab. Dia tidak berniat pada malam hari. Kalau dia berniat pada malam hari, mesti kena berpuasa. Kalau dia tidak berniat pada malam hari, maka fakadha, maka seperti ini fil madhab, pada al-madhab. Allah Rabbi. Maksudnya tidak wajib dia kena imsak. Sebab orang yang tidak niat kan dia tidak niat kan, sah tak puasa dia tidak niat? Tak sah. Faham lagi? Kau tak fahami? Zul faham tak? Dengar tak sama tak bohong. Tak sama. Beza ni, wa yalzamu man ta'adda bil fitri aw nasyan niyah. Lazim mereka, wajib atas mereka yang wajiblah ia imsak. Wa yalzamul imsak. Lazim imsak atas mereka yang melampaui ia. Yang sengaja ia berbuka ataupun terlupa niat. Sedangkan wajib atas dia puasa. Dia bukan orang sakit, dia bukan orang musafir. Jadi tak niat. Sedangkan wajib atas dia puasa, wajib. Maka ketika tu boleh tak dia nak makan? Puasa dia sah tak? Tak sah. Boleh tak dia nak makan? Tak boleh. Wajib dia kena imsak. Manakala orang musafir, orang sakit yang hilang uzur keduanya selepas daripada dia berbuka, hal tu tidak wajib dia imsak. Tu la musafiran ay la yalzamul imsak musafiran. La yalzamul imsaku musafiran. Tidak lazim oleh imsak itu akan orang yang bermusafir ataupun orang yang sakit yang hilang oleh uzur keduanya selepas daripada berbuka. Orang musafir, orang sakit ini dia memilih untuk berbuka. Tiba-tiba hilang uzur dia. Sembuh dah. Sampai kampung dah. Adakah wajib dia kena imsak sampai kampung? Tak wajib dia imsak. Hukum dia sunat saja imsak. Jelas. Tapi walau zala, sekiranya hilanglah uzur keduanya, qabla an ya'kula, sebelum daripada dia makan. Sebelum daripada makan. Maksudnya sebelum daripada dia berbuka, tiba-tiba uzur dia hilang. Dia tak buka lagi. Maksudnya dia tak makan lagi. Tapi dia sampai kampung dah. Dia tak makan lagi. Tiba-tiba sembuh daripada sakit dah. Tapi walam yanwiya lailan. Dia tidak berniat pada malam hari. Maka seperti ini fil madhab. Maksudnya tidak wajib dia imsak. Sebab orang yang meninggal niat, tak sah tak puasa dia? Tidak sah. Okey, boleh faham? Wal azharu. Pandangan al-azhar annahu yalzamu man akala yawm asy-syakki. Bahawasanya lazim. Lazim ni maksudnya wajib. Wajib atas mereka wajiblah ia imsak. Yalzamu ay yalzamul imsak. Akan mereka akala yang telah makanlah iman. Mereka yang makan ia yaum syak pada hari syak. Hari yang ke-30 daripada bulan Syakban. Summa kemudian
thabata kaunuhu min Ramadan, sabitlah keadaannya daripada Ramadan. Maksudnya, dia ingat masih lagi 30 Syaban. Maka dia makan lah. Tiba-tiba nyata 30 Syaban saat itu 1 Ramadan. Maka diwajibkan kepada dia imsak. Mesti dia kena imsak. Itu maksud dia. Wa imsaku baqiyatil yawm min khawassi Ramadan bi khilafin nadhri wal qada. Dan imsak menahan diri daripada hari yang masih lagi berbaki. Jadi apabila dia puasa, wajib dia kena imsak. Kalau misalnya puasa dia terbatal dalam pukul 1, maka wajib dia kena imsak selepas daripada pukul 1. Itu makna baqiyatil yaum. Dia ni adalah min khawassi Ramadan, daripada kekhususan bulan Ramadan. Dengan maksud, kalau puasa wajib yang lain, tidak wajib dia imsak. Bi khilafin nadhri, berbeza dengan nadhar wal qada dan qada. Dia qada puasa Ramadan. Tiba-tiba berlaku perkara yang membatalkan puasa pada siang hari. Maka batal puasa qada dia. Adakah mesti dia kena tahan diri, kena imsak? Tidak, kata ulama. Tidak, dia tidak perlu kena imsak. Sebab imsak baqiyatil yaum min khawasi Ramadan. Jelas tak? Jelas tak? Orang tu qada puasa, Syafiq qada puasa. Dia qada puasa. Dia qada puasa, lepas daripada dia qada puasa, tiba-tiba, contoh tiba-tiba masa dia istinsyak masuk air ke hidung, orang kabar orang puasa jangan mubadarah, dia mubadarah. Dia akad tinggi sangat sampai masuk air dalam kerongkong kat hidung. Batal tak puasa dia? Batal. Okey, boleh faham? Apabila batal puasa qada dia, adakah tak boleh dia makan? Tak, kata ulama boleh dia makan. Wajib tak dia imsak? Tidak. Kerana imsak hanya khusus untuk puasa Ramadan sahaja. Itu maksud dia. Hanya khusus untuk puasa Ramadan sahaja. Allah Rabbi. Semua. Katanya faslun fi fidyatis shaumil wajib. Okey, kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Selagi pihak pengajar minta ana tolong wawarkan kutipan dana untuk NGO di bawah urusan ulama Dung Bunuh Gading untuk program-program yang berkait dengan keagamaan. Jadi mana-mana yang ingin menyumbang, bolehlah berhubung dengan pihak penganjur. Wallahu a'lam. Pertubuhan Gabungan Ilmuwan Terengganu. Itu ada dah, ada benda akaun dia. Okay, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian yang sangat baik pada pagi ini. InsyaAllah pagi esok kelas kita berjalan seperti biasa pukul 8.40 insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang join pada pagi ini, yang share dan yang terlibat dalam menganjurkan program kuliah online kita, talaki online kita pada minggu ini. Dan insyaAllah esok kelas kita berjalan seperti biasa insyaAllah. Jadi sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dunia akhirat insyaAllah. Tanpa mendengar. Jadi untuk akhirnya marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang murni atas nama ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti.